Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ahmad bin Muhammad Syarif, meeting number 282662. Hari ini, saya dan kumpulan akan menerangkan satu tajuk yang melibatkan harta komunikasi dan multimedia. Tajuk kami adalah Buli Cyber. Sebelum itu, saya memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama Encik Zaki bin Irman, yang kedua Cik Riza bin Nasaruddin, yang ketiga Cik Miswari anak lelaki S6, yang keempat Cik bin Antoni, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Okey, dalam presentation ini kami akan menyampaikan 8 topik utama, iaitu yang pertama akta komunikasi dan multimedia, yang kedua jenis dan contoh buli cyber, yang ketiga adalah punca buli cyber, yang keempat adalah kesan buli cyber, yang kelima situasi penyebab buli cyber, yang keenam bagaimana mencegah buli cyber, yang ketujuh langkah yang perlu diambil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Okey, apakah itu buli cyber? Terdapat 5 poin utama yang kami nyatakan di sini, iaitu yang pertama, perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui media elektronik. Yang kedua, merupakan tingkah laku seorang atau kumpulan individu. Yang ketiga, ia berlaku secara berulang kali. Yang keempat, seseorang menyampaikan suatu mesej yang bermusuhan atau sangat agresif. Dan yang kelima, ia bertujuan menimbulkan kemudaratan dan ketidakselesaan pada orang lain. Terdapat pelbagai media elektronik, iaitu seperti telefon bimbit, laman web sosial, email, chatting, mesej teks SMS dan sebagainya. Untuk makluman semua, satu tinjauan yang telah dikeluarkan oleh UNICR dan Setiausaha Agung Wakil Khas PBB mengenai keganasan terhadap 170,000 remaja berumur di kalangan 13 hingga 24 tahun di 30 buah negara telah mendedahkan 1 daripada 3 golongan muda telah menjadi mangsa buli cyber. 1 dari 5 mereka potong sekolah disebabkan buli cyber dan keganasan. Okey, di slide ini menerangkan akta-akta komunikasi dan multimedia. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan matlamat akta ini diwujudkan. Yang pertama iaitu menggalakkan matlamat dasar kebangsaan bagi industri komunikasi dan multimedia. Yang kedua, mewujudkan rangka kerja, pelesenan dan pengawasiliaan bagi menyokong matlamat dasar kebangsaan bagi industri komunikasi dan multimedia. Dan yang ketiga, mewujudkan kuasa dan fungsi bagi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan mewujudkan kuasa dan tata cara bagi pentadbiran akta ini. Terdapat 10 matlamat dasar kebangsaan bagi industri komunikasi dan multimedia. Okey, 10 matlamat asal yang tertera itu di bawah Seksyen 282, iaitu yang pertama, kuasa dan tata cara menteri, yang kedua, permulaan, yang ketiga, tribunal rayuan, yang keempat, lesen, yang kelima, kuasa dan tata cara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, yang keenam, pengawasilian ekonomi, yang ketujuh, pengawasilian sosial, yang ke-8, pengawasilian am, yang ke-9, pengawasilian teknik, dan yang terakhir adalah perlindungan pengguna. Bagi tajuk kami iaitu buli cyber, ia terdapat di dalam Seksyen 211(1), iaitu individu atau orang yang melaksanakan aplikasi ini tidak dibenarkan untuk menyediakan kandungan yang boleh untuk memudaratkan orang lain, seperti dengan mengganggu, mendera atau menggugat mereka. Menurut peruntukan ini di atas, buli cyber adalah satu skop seksyen ini, dan jika pesalah itu dianggap sebagai pembuli, denda dan hukuman penjara keperluan Seksyen 211 darab Kementerian 2, iaitu RM50,000 atau tempoh 1 tahun boleh diguna pakai. Sekian sahaja daripada saya serahkan kepada kawan seterusnya, dipersilakan. Seterusnya saya akan menerangkan contoh-contoh kes buli cyber yang melibatkan mahkamah di Malaysia. Pada tahun 2022, seorang pempengaruh media sosial, Nora Zira Pisal, diperintah Mahkamah Tinggi membayar ganti rugi sebanyak RM100,000 dan kos guaman sebanyak RM30,000 kepada Suharnizan Muhammad Siddiq yang menjadi mangsa body shaming.
Ira Azira membuat satu rakaman video dan menggunakan kata-kata kesat kepada Soharnizan dan menyamakan bentuk tubuh individu tersebut dengan haiwan, termasuk memaparkan gambar dia dan anaknya sebelum video berkenaan tular dalam media sosial. Dan pada 15 September 2020, Soharnizan mengambil keputusan untuk membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Johor Bahru Selatan, Johor Bahru sebelum memfailkan tuntutan saman. Seterusnya, saya akan menerangkan jenis dan contoh buli cyber. Jenis-jenis buli cyber yang kita boleh lihat sedang berleluasa pada zaman kini adalah seperti ancaman mesej, menggunakan kata-kata kesat pada ruangan komen, salah guna foto ataupun gambar orang lain, dan pelbagai lagi. Perlakuan ini dapat dikesan secara spontan atau mengambil masa yang tertentu yang melibatkan media sosial. Contohnya seperti memalukan atau mengaibkan seseorang di dalam media massa dengan pernyataan dan menjelikan dan mendatangkan pandangan yang tidak baik terhadap seseorang. Menghantar mesej lucah atau buruk kepada orang lain bagi tujuan yang tidak baik, menyebarkan fitnah atau maklumat palsu bagi tujuan tertentu dan menggodam akaun orang lain atau menceroboh privasi tanpa kebenaran pemilik akaun. Hal ini akan memberi kesan yang buruk kepada mangsa dan keluarga mangsa. Mangsa akan menjadi resah, berasa tidak diri tidak berguna, kemurungan serta marah dan rasa dihina. Akibat daripada kemurungan ini, ia akan mempengaruhi kemerosotan dan dalam sistem kehidupan si mangsa, iaitu dari sudut kerja maupun pembelajaran. Malah, dalam kes tertentu, mangsa yang tidak dapat menghadapi tekanan akan mengambil jalan yang singkat untuk merisikokan diri. Dari sudut keluarga mangsa, buli cyber ini akan menyebabkan keluarga si mangsa berasa tertekan apabila masyarakat dengan sewenang-wenangnya menjatuhkan hukuman terlebih dahulu tanpa mengetahui cerita sebenar. Di sini saya akan menerangkan situasi penyebab buli cyber. Situasi yang pertama, melayari atau meluangkan masa dalam talian dengan terlalu lama. Banyak masa yang dihabiskan dengan melayari laman web seperti media sosial untuk mencari sahabat alam maya dan berbual perkara-perkara yang tidak berfaedah. Situasi penyebab yang kedua adalah membalas mesej atau menyebarkan mesej yang diterima. Kebanyakan mesej yang diterima di media sosial tidak diketahui punca dan sumber kesahihannya. Kebanyakan pengguna media sosial hanya membaca dan terus memanjangkan tanpa mengetahui ataupun menyelidik faktanya. Dan terdapat juga di kalangan media sosial yang suka memberi komen yang melampaui batas terhadap sesuatu isu. Okey, situasi yang ketiga, terlalu yakin dan percaya kepada rakan cyber. Individu yang naif tentang selok-belok dunia media sosial sering menjadi mangsa. Pembuli cyber akan mengambil kesempatan terhadap mangsa apabila mangsa berkongsi maklumat peribadi, foto maupun video peribadi mereka untuk melakukan serangan. Situasi yang keempat, mendiamkan diri tanpa mengambil apa-apa tindakan. Kebanyakan mangsa pembuli cyber hanya mengambil pendekatan mendiamkan diri dan membiarkan saja pembuli cyber membuli mereka. Pada pendapat mereka, dengan cara berdiam diri, pembuli cyber akan berhenti melakukan jenayah cyber. Dan yang terakhir sekali, yang terakhir ialah ingin hidup mewah dengan cara mudah dan cepat. Penjenayah dalam talian sering menggunakan kesempatan untuk memerangkap masa seperti menjual barang yang tidak wujud dengan harga yang tidak rasional. Terdapat juga mangsa yang ditipu dengan dijanjikan hadiah lumayan dengan syarat perlu memasukkan sejumlah amount terlebih dahulu. Yes, baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan cyberbully yang skopnya adalah berkenaan dengan peranan orang sekeliling. Baiklah, sekiranya kita mengalami pembulian cyber, okay, yang pertama kita perlu amalkan keselamatan internet. Okay, jangan langgar keselamatan internet, maksudnya kita suka-suka hati je dedahkan kita punya maklumat di dalam internet. Yang kedua, kita perlu mendidik diri sendiri tentang keselamatan internet serta etika melayari internet. Okay? Yang ketiga, jangan kongsi butiran peribadi dalam internet. Yang keempat, awasi nada dan makna mesej yang ditulis. Takutnya nanti tersalah tafsir. Okay. Yang kelima adalah hantar atau memanjangkan mesej kesat atau berunsur ancaman adalah tidak wajar.
dan boleh menyalahi undang-undang. Jadi, orang sekeliling perlu ambil tahu benda ni supaya tidak terjadinya pembulian dalam cyber. Baiklah, sekarang kita masuk kepada langkah yang perlu diambil jika kita didapati mendapat buli daripada cyber. So, yang pertama adalah beritahu kepada orang yang kita percaya ataupun orang yang lebih dewasa ataupun orang yang dekat dengan kita seperti ibu bapa ataupun kawan-kawan yang rapat. Yang kedua adalah jangan balas komen atau mesej daripada pembuli. Sebab nanti dia akan tarik-menarik ataupun lebih pergaduhan tu akan jadi lebih teruk dalam cyber. Okay, yang ketiga, jangan buang mesej pembuli. Sebab apa? Benda tu boleh buat sebagai rujukan sekiranya kita buat laporan polis nanti. Yang keempat, jangan bertemu dengan pembuli. Misalnya kalau pembuli tu minta jumpa ataupun kita rasa panas nak jumpa dia, jangan jumpa. Dan yang kelima, laporkan kepada pihak yang berkuasa seperti polis sekiranya amaran tidak berkesan kepada dia. Alright? Hari ini saya akan membentangkan tentang data dan laporan kes buli cyber. Data yang diperoleh daripada Global Academic Excellence mempertengahkan jumlah kes buli cyber berdasarkan platform. Daripada data tersebut, kita boleh mendapati bahawa platform yang menyumbangkan kepada kes buli cyber yang tertinggi adalah Facebook. Ini kerana Facebook adalah platform yang mana pengguna sering kali berkongsi maklumat peribadi dan aktiviti harian mereka. Yang kedua tertinggi adalah platform WhatsApp. Manakala platform yang menyumbangkan kes buli cyber yang terendah di Malaysia adalah YouTube. Seterusnya, mengikut laporan daripada Cyber Security Malaysia, kes yang tertinggi dicatatkan adalah pada tahun 2017, iaitu sebanyak 292 kes yang melibatkan penggunaan kata-kata kesan yang memalukan, ugutan, akaun palsu media sosial yang menyasarkan mangsa, manakala pada tahun 2018 dan juga 2019, masing-masing mencatatkan kes sebanyak 266 kes dan juga 117 kes. Sehingga Ogos tahun 2019, mangsa yang menjadi sasaran utama adalah mangsa yang berada dalam lingkungan umur 26 tahun hingga 40 tahun. Cyber Security Malaysia juga mengeluarkan beberapa cadangan untuk mengatasi masalah buli cyber ini. Antaranya ialah mewujudkan kempen kesedaran seperti program Cyber Safe, penguatkuasaan undang-undang, melaporkan kes buli cyber kepada pihak berkuasa, peka untuk melindungi maklumat peribadi yang sensitif, elak papa dalam talian, dan juga menghadkan had privasi media sosial kepada kenalan rapat dan menggalakkan ibu bapa supaya guna aplikasi parental control untuk memantau aktiviti anak-anak mereka. Berikut merupakan beberapa kes buli cyber yang mendapat perhatian daripada akhbar-akhbar Malaysia. Secara kesimpulannya, buli cyber merupakan isu yang sangat serius dan juga perlu diberi perhatian kerana perbuatan ini boleh membawa pelbagai kesan buruk kepada mangsa dan juga keluarga mangsa. Ia akan menjejaskan kelestarian hidup seseorang. Oleh itu, pihak kerajaan perlu memperketatkan undang-undang dengan menjatuhkan hukuman yang berat supaya perbuatan buli cyber tidak akan diulangi oleh sesiapa. Marilah kita bersama-sama mencegah isu buli cyber. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.